Bagaimana kita bawa konsep wasati kepada wanita? Saya kira ni satu soalan yang agak baik. Apabila Datuk Ahmad Azam cerita pasal Hudaibiyah ni, saya teringat kisah di waktu itu di mana Rasul SAW nak buat haji kan. Jadi dia bawa kambing apa ni dan sebagainya. Jadi selepas berlakunya peristiwa yang mana ramai sahabat yang tak setuju dengan pendekatan Rasulullah SAW untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah tu kan. Jadi Rasulullah nak suruh sahabat dia sembelih binatang kan, atau cukur rambut. Tapi sahabat macam buat tak endah kan. Sahabat buat tak endah. Tapi siapa yang memberikan cadangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummu Salamah, seorang wanita yang berjaya untuk menjernihkan suasana yang keruh ketika itu, di mana Ummu Salamah mencadangkan Nabi Muhammad SAW, kau buat dululah kan. Kau buat dulu. Dan insyaAllah yang lain pun akan ikut. Kan? Jadi memang Rasulullah SAW buat. Apa yang dia nak minta sahabat buat tu, dia buat dulu. Dan kemudian pelan-pelan sahabat yang lain pun ikut Rasulullah SAW. Jadi peranan wanita ni sebenarnya, dan saya sebut dalam satu program wanita ikram lah, satu ketika dahulu kan. Saya kata memang orang wanita ni dari segi idea, ciri-ciri kepimpinan dia, ketegasan dia tentang suatu perkara tu, kerana memang patut dicontohi kan, dan patut diangkat, kerana mereka sebenarnya boleh menjadi Allah bersebutkan wal mu'minina wal mu'minat awliya ba'duhum awliya ba'd kan. Mereka adalah awliya, dia partner, dia penyokong, dia bersama memperjuangkan kalau kita sebut Islam sekarang ni, nak mengangkat Islam, martabat Islam, nak memperjuangkan Islam. Wanita memang merupakan salah satu daripada awliya tadi tu yang dapat sama-sama bangkitkan. Jadi untuk minta maaf kita tak ada masa tapi untuk melebarkan ataupun menerangkan tentang konsep wasati kepada wanita ni, saya ingat perlu kita buat penulisan, contohnya dalam bentuk penulisan, bentuk penerangan, bentuk maknanya bersama, melibat sama dalam program-program untuk seperti mana yang kami nak buat nanti ni kan. Jadi juga terlibat sama dalam proses decision making kan. Jadi saya ingat ni pun satu yang insya-Allah boleh kita lakukan supaya wanita pun terlibat sama kan. Konsep wasati ni dia bila terlibat sama tu yang akan jadi ada timbul motivasi untuk melakukan lagi insya-Allah kan. Jadi saya ingat ini, minta maaf masa tu agak saya dapat bagi just short satu yang agak pendek aja. Saya satu lagi Dr. Azhar, Profesor Madya Dr. Azhar Zailani daripada UM. Saya memang Indonesia mengamalkan rekonsiliasi tu pada 2019. I think dalam hal kita ni pun antara strategi yang boleh kita lakukan ialah supaya kita reach out kepada semua orang. Maknanya bukan hanya kepada kerajaan perpaduan saja ataupun hanya kepada suatu gabungan yang tapi kita kena reach out kepada semua orang. Dan masa kami mula-mula awal bincang tentang penubuhan himpunan sekretariat NGO Islam ni pun memang kami ada sebut supaya maknanya kita bukan hanya dilihat sebagai partisan kepada suatu tu je kan, ataupun hanya mendukung satu pihak saja kan, tapi kita nak reach out kepada semua. Saya ingat ni penting supaya insya-Allah kita dapat membawa mesej yang kita nak bawa ni, ialah dia melibatkan semua. Dia bukan hanya melibatkan satu pihak saja, tapi dia melibatkan semua pihak kan. Dan saya yakin, ialah kita sebut tadi pasal ada naratif hulu, naratif takfiri dan sebagainya kan. Tapi kita tak boleh jauhkan diri daripada mereka. Kan?
yang itu kita tentang. Tapi dalam apa nama ni, parti tersebut ramai orang lain lagi yang mungkin tidak sama dengan naratif seperti itu, ataupun mereka terpedaya dengan apa ni. Jadi kita kena menjernihkan suasana. Jadi oleh itu kita kena reach out kepada semua pihak untuk menerangkan konsep Islam Wasati ni, dan juga nak bagi big picture tu, ke mana kita nak bawa Malaysia ini. Dan saya ingat insya-Allah bila kita bawa big picture tentang Malaysia yang kita nak bawa ni, Malaysia yang makmur, yang aman, sejahtera, bukan saja maju daripada kebendaan, tapi juga penuh syarat dengan nilai-nilai murni. Kan? Ada jambatan di antara duniawi dan juga ukhrawi. Kan? Ada maknanya nak membela nasib orang yang terpinggir. Kan? Orang marginalized communities, orang yang rentan, golongan rentan. Itu pun kita nak bela nasib mereka. Maknanya tiada siapa yang, nobody left out. Tiada siapa yang tertinggal daripada kemajuan negara ini. Dan negara yang maju bukan saja negara yang ala kadar, tapi negara yang betul-betul maju dari segi teknologinya dan sebagainya. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Andalusia, kerajaan Islam sebelum ini, kan, yang memang betul-betul maju. Jadi oleh itu kita nak bawa ni keseimbangan, keadilan, kan, kecemerlangan, sebagai umat yang keterpilihan, sebagai umat yang terpilih. InsyaAllah ini saya rasa ramai orang yang boleh bersama dengan ini, kan. Cuma kita kena hadapilah, kan. Jadi oleh itu kita insyaAllah akan reach out kepada semua pihak. Dan Profesor Dr. Sahrim punya soalan tadi tentang sama ada gerak ataupun tidak, itu dulu je 1998. Konteks, zaman, masa berbeza, dah banyak berubah dah. Sekarang ada kerajaan perpaduan, dulu kerajaan UMNO, Barisan Nasional. Sekarang kerajaan perpaduan. So it's totally era yang berbeza. Totally different era. Jadi untuk ni saya rasa kita tak perlu ada gerak macam dulu lagi. Ini pandangan saya lah, kan. Tapi kita kena maknanya ambil peluang, mengisi ruang yang ada sekarang ini untuk kita membina negara yang tadi tu. Negara yang kita impikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah. Ikram memang sinonim dengan negara rahmah. Tapi sebenarnya negara rahmah dengan Malaysia Madani ni tak banyak beza. In fact, dia boleh complement each other. Sebab apa? Asasnya ialah satu, iaitu sistem nilai. Value system itu. Sistem nilai yang membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, kan? Semangat perpaduan, semangat ingin bersama, cintakan negara, cintakan harmoni, kan? Ini yang kita tu. Dan juga membawa balik karamah insan. Jadi baru ni saya terlibat dalam satu simposium, International Symposium on Human Dignity, yang dianjurkan oleh IKIM. Saya kira satu simposium yang baik, kan. Dan sebenarnya ini boleh digunakan sebagai landasan yang untuk menjawab soalan Haji Naha tadi. Haji Naha, kan. Maknanya dia boleh digunakan sebagai landasan untuk kita adakan kerjasama antara agama ini. Dialog ni dah banyak laku dah, kan. So let's go beyond dialog. Kerjasama, kolaborasi, partnership, kooperasi, kan. Tapi how do we do that? Kita boleh guna landasan human dignity ni. Karamah insan. Allah SWT dalam Quran pun dah letak ni. Walaqad karramna bani Adam, kan. Very clear. Dan dalam Quran memang Allah tak sebut pasal human rights. Allah sebut pasal the obligations ataupun tuntutan manusia kepada Allah SWT itu menyembah Allah. Human right ni kemudian. Tapi bila but human dignity is more important, insyaAllah, untuk kita bawa sebagai salah satu landasan ni, minta maaf, sebagai landasan platform untuk kita dapat menggembelengkan pelbagai agama, pelbagai etnik ini, iaitu untuk meningkatkan human dignity, which is even bigger than human rights. Lebih besar lagi daripada human rights. Jadi oleh itu ini saya fikir satu pendekatan yang boleh lakukan. Akhir kata saya nak sebut maknanya insya-Allah
gabungan kami ini baru nak mulakan. Jadi ada banyak perkara yang perlu kami lakukan, strategi-strategi yang perlu dibangunkan, digunakan insya-Allah untuk menembusi masyarakat. Sama-samalah saya merayu kepada siapa yang berada di Dewan pada hari ini, sama-sama kita lakukan perkara ini kerana sebagai bersama, sebagai sebuah jemaah, sebuah satu padu, kita akan dapat mencapai lebih banyak, lebih banyak lagi kejayaan daripada hanya kita buat organisasi kita buat seorang diri ataupun sebagainya. Itu asal kami dalam ikram amat teruja dengan ini, dan insya-Allah kita berdoa agar Allah SWT membantu mempermudahkan urusan kita semua supaya kita dapat mengubah Malaysia ni menjadi sebuah negara yang betul-betul rahmahnya, madaninya, dan juga negara yang baldatun, yang Allah sifatkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu alam.